Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz. Apa khabar tuan-tuan perempuan, semua sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah bersedia, hari ini Bulughul Maram, muka surat 120, kitab lama. Kitab lama, kitab baru, sorry. Kitab baru. 120. Dan kita sudah sampai hadis yang ke-240, cuma kita ulang sikit 239. Muka surat yang sama. Ya, sebab ada orang tanya balik, ya. Ini cara Nabi menjawab salam, ya. Kalau ada orang bagi salam waktu kita dalam solat. Jadi kita tak jawab lah, ya. Orang kita tengah solat, orang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Kita jawab, macam mana cara jawab? Ini hadis dia, hadis 239. Auzubillah minasyaitonirrajim, ya. Ani ibni Umar, hadis daripada Ibni Umar. Ibni Umar maknanya Abdullah Ibni Umar. Ya, Abdullah Ibni Umar ialah salah seorang anak kepada Umar bin Al-Khattab. Ya, beliau adalah anak anak Umar yang paling alim. Beliau adalah salah seorang daripada ulama besar pada zaman para sahabat, ya. Jadi beliau berkata, dia kata qultu li Bilal, ya, aku pernah tanya kepada Bilal. Bilal bin Rabah adalah muazzin Rasulullah yang berasal daripada negara mana tuan-tuan, ya, dia orang kulit hitam. Maknanya dia datang daripada benua Afrika, betul, ya. Negara dia apa nama negara dia, Datuk Osman? Yaman kot. Baru je kata Afrika. Oh, sorry. Lupa Ustaz. Takkan Yaman Afrika. Ya. Yaman Saudi Arabia. Ethiopia. Afrika, Datuk Osman. Saudi Arabia tu Asia. Apa nama negara dia, ya? Ya. Negara dia Eritrea, ya, Eritrea. Afrika, ya, sebab dia kulit hitam, ya. Jadi bila dia kulit hitam tu maknanya dia daripada Afrika lah. Jadi beliau, ya, seorang muazzin Nabi, suaranya lantang, ya, merdu, dan beliau dipilih untuk menjadi muazzin. Dan, ya, Abdullah bin Umar, sebab dia ni budak muda, ya. Jadi Bilal bin Rabah ni dari segi usia, ya, lebih tua daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar baru umur 10 tahun semasa hijrah. Ya, jadi kita kata kalau kita nak tengok dari segi umur para sahabat ni, biasanya sahabat-sahabat besar ni, ya, mereka adalah sahabat yang lebih dahululah bersama dengan Nabi, ya, dan sebahagian mereka umurnya lebih lanjut, ya. Jadi kalau kita tengok antaranya Bilal, ya. Bilal bin Rabah, ya, beliau berusia 43 tahun semasa hijrah. 43 dah umur dia. 43 maknanya dia sebaya dengan Abdurrahman bin Auf, ya, 43 tahun. Masa hijrah Nabi 53, ya. Tuan-tuan ingat masa hijrah Nabi 53. Ya, sebab Nabi dapat wahyu umur 40, dakwah di Mekah 13 tahun. Jadi masa hijrah Nabi 53. Masa Nabi 53 tu Bilal 43 tahun, ya, dan dia salah seorang yang awal masuk Islam, ya, diseksa dengan teruk, ya, oleh tuan dia yang ini Umayyah bin Khalaf, dan kemudian dimerdekakan, ya, oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dia sudah berusia, ya, masa hijrah 43 tahun. Jadi 43 tahun tu maknanya pengalaman dia bersama Nabi lamalah, ya. 13 tahun di Mekah tu dia dah ada pengalaman bersama dengan Nabi, ya. Jadi Abdullah bin Umar dia tanya senior lah, ya. Senior dia Bilal bin Rabah, sebab Bilal dekat dengan Nabi, ya. Dia kata apa? Kaifa ra'aitan Nabi? Kaifa bagaimana? Ra'aita, wahai Bilal, bagaimana engkau melihat Nabi selawat dan salam kata baginda yaruddu alaihim, ya. Macam mana Nabi jawab kepada mereka yang hina yusallimuna alaihi, mereka yang bagi salam. Nabi tengah solat, orang bagi salam, ya. Macam mana nak jawab, ya. Di sini disebut wa huwa yusalli. Tengok teks Arab dia, wa huwa yusalli. Waw di sini bukan makna dan, waw di sini makna ketika mana, ya. Waw ni kalau diduduk di awal ayat biasanya dia sumpah demi, ya, demi waktu asar, demi waktu maghrib, ya. Tu demi. Jadi bila kita kata demi itu adalah waw dalam bentuk sumpah lah, ya. Tapi kalau
waw yang menyambung ayat, kita kata dan. Ya, tapi kalau waw yang apa kita panggil, ya, yang duduk di hujung, ya, ataupun penghujung cerita, biasanya waw tu merujuk pada makna ketika mana. Ya, waw yang sama, ya, tetapi membawa makna yang berbeza. Ya, wa huwa yusalli, ketika mana Nabi sedang solat, orang bagi salam. Qala, ya, maka apa ni Bilal pun jawab, yaqulu hakaza. Ya, dan Nabi jawab macam mana? Ya, Nabi jawab dengan pergerakan Nabi punya telapak tangan. Nabi tak bersuara. Ya, sebab Nabi tengah solat. Jadi wabasata, ya, dan Nabi telah membuka, ya, kafahu, telapak tangannya. Ya, jadi Nabi buka telapak tangan. Ya, maknanya kalau Nabi tengah solat, Nabi buka telapak tangan. Ya, untuk menunjuk kepada makna Nabi tak boleh jawab pasal Nabi sedang solat. Ya, sebab bila kita solat, kita sedang bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat daripada Abu Daud. Ya, akhrajahu maknanya hadis dikeluarkan oleh Abu Daud, ada dalam kitab dia. Ya, dan juga Imam At-Tirmizi. Ya, dan Imam Tirmizi atau Turmuzi telah mensahihkan hadis ni. Jadi mana hadis ni kita boleh pakailah, ya, kerana dia termasuk kategori hadis yang sahih seperti mana dinyatakan oleh Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi berasal daripada Tirmiz. Tirmiz dekat mana tuan-tuan? Di Uzbekistan, sempadan Uzbek dengan Afghanistan. Ya, sempadan Uzbek. Maknanya selatan Uzbek tu Afghanistan. Ya, sebab tu orang Afghanistan, ya, yang di utara Afghanistan, mereka mengguna bahasa Uzbekistan. Ya, sebab tu kalau kita tengok orang Afghanistan yang datang ke Malaysia ni, kalau dia daripada utara, ya, mereka menggunakan bahasa Uzbekistan. Ya, jangan pelik lah, ya, kita tengok orang Uzbekistan yang jual mi tarik. Ya, kalau tuan-tuan makan di kedai mi tarik itu biasanya sama ada mi tarik itu datang daripada Xinjiang area, ya, China, ataupun Muslim, ya, Uyghur, ataupun mereka datang daripada Uzbek. Jadi kita tengok Afghanistan bercakap dengan dia selamba je, ya. Jadi mereka bercakap bahasa Uzbek. Ya, orang Uyghur pun bahasa Uzbek juga. Bahasanya sama, tuan-tuan. Sebab mereka dulu berada di sebuah negara yang sama, dipanggil Khurasan. Ya, tuan-tuan boleh catat Khurasan, Khurasan, Khurasan. Jadi Khurasan tu adalah satu wilayah besar dulu. Uzbek dalam tu, Afghanistan, ya, dalam tu, ya. Kemudian apa lagi kita kata, ya, termasuklah China, di sebelah Xinjiang area, provinsi yang betul-betul berdekatan dengan Uzbek, ya, dan juga Tajikistan. Semua tu, ya, dulu adalah satu wilayah, ya, satu wilayah yang besar, ya, yang kita panggil, yang ada 2 sungai besar di situ, ya, yang disebut sebagai 2 daripada 5 sungai syurga, ya. Sir Daria nama dia, di utara Sir Daria, di bawah Amu Daria. Ya, jadi 2 sungai besar yang digunakan oleh masyarakat pada masa tu untuk menanam kapas. Ya, sebab tu kita tengok Uzbek adalah pengeluar kapas yang besar. Ya, Uzbek, ya, macam Iraq, ya, sebab dia ada Tigris dan Euphrates, dan juga Mesir, ya. Sebab tu kita selalu pergi ke Mekah, ya, kita pergi kedai-kedai Arab, ya, termasuklah di kita panggil, ya, Ben Daud, ya. Kita pergi departmental store dia. Kita tengok dia punya baju-baju, ya, kebanyakannya tu semua Egyptian cotton. Ya, jadi kalau dulu bukan Egyptian saja, Iraqi cotton pun ada. Ya, ataupun Khurasan punya cotton. Ya, semua tu yang berkualiti tinggi. Okey, ya. Jadi itu cara Nabi menjawab salam, ya, ketika baginda berada dalam solat. Okey, ada apa-apa soalan tentang menjawab salam tadi, ya? Oleh kerana tidak dibezakan lelaki dan perempuan, maka sama jawapan dia. Ya, sama jawapan. Tapi kalau kita kata, ya, orang tak dengar macam mana? Ya, orang tak dengar. Ya, jadi kalau orang tak dengar, ada sebahagian kata boleh, ya. Boleh, ya, kita tepuk tangan juga. Ya, tapi tepuk tangan tu bukan macam ni, ya. Mana tepuk atas, ya, kanan ke apa kita panggil, ke kiri, ya. Untuk memberi tahu bahawasanya dia sedang solat. Ya, sebab mungkin kalau orang tak pandang dia buka tangan, orang tak nampak. Ya, jadi oleh kerana tu dia tepuk juga tangan. Ada sebahagian fuqaha kata macam tu. Dan tidak ada beza lah. Ya, kalau lelaki mungkin dia boleh keluarkan suara dia. Ya, tapi kalau perempuan tidak. Ya. Okey, itu hadis yang ke-239. Kita tengok seterusnya hadis 240. Daripada Abi Qatadah. Ya, hadis daripada Abi Qatadah ataupun Abu Qatadah
Ya, beliau terkenal dengan gelaran dia Abu Qatadah, ya, ataupun kunyah dia. Nama sebenarnya ialah Al-Haris, ya, Al-Haris bin Rib'i, Al-Haris bin Rib'i. Jadi Al-Haris bin Rib'i ini dia banyak riwayat hadis-hadis macam bab puasa, ya, macam kita kata puasa Arafah, cerita tentang puasa, ya, 10 Muharram, ya. Itu semua hadis-hadis tu riwayat oleh orang yang sama, Abu Qatadah. Ya, bukan Qatadah, ya, Abu Qatadah. Al-Ansari dia orang Madinah, ya. Kalau Sayyidina Abdullah bin Umar tadi beliau daripada Mekah, ya, anak Sayyidina Umar. Yang ini daripada Madinah. Al-Haris nama dia bin Rib'i. Tapi orang tak cam nama ni, ya. Orang lebih kenal Abu Qatadah ataupun Abi Qatadah. Ya, jadi dia kata apa? Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana ni maknanya dulu, ya. Kana tu past tense. Jadi kana ni boleh terjemah makna dulu ataupun pernah Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya, yusolli, Nabi solat wa huwa hamilun. Ya, Nabi solat dalam keadaan hamil. Ya, jadi hamil ni bukan makna mengandung. Ya, jadi kalau perempuan hamil lah. Tapi Nabi, ya, dia solat dan dia hamil. Hamil makna memikul ataupun menggendong. Ya, kita kata menggendong lah, ya, ataupun lebih tepat lagi bahasa Melayu kita mendukung. Ya, dia dokong. Dokong siapa? Ya, dia dokong siapa dia? Umamah binti Zainab, ya. Umamah binta Zainab, anak perempuan Zainab. Zainab adalah anak sulung perempuan Nabi. Ya, ketika dia berkahwin dia dapat anak, ya, anak perempuan, nama dia Umamah. Jadi Umamah ni adalah cucu Nabi yang pertama lah, ya, cucu Nabi pertama. Jadi kalau orang tanya siapa cucu pertama Nabi? Cucu pertama Nabi adalah Umamah. Ya, Umamah binti Abul As, ya, Abul As. Jadi soalannya di sini, sebab apa disebut Umamah binti Zainab? Ya, pasal apa tak kata Umamah binti Abil As? Ya, apa sebab agaknya? Apa ni Kak Mai? Apa sebab? Pasal apa tak kata Umamah binti apa? Abul As? Ya, patutnya Umamah dibentikan kepada bapa dia lah. Pasal apa dibentikan kepada mak pula? Apa sebab dia? Apa sebab dia agaknya? Tuan-tuan, ya. Ya. Anak perempuan. Sebab anak Kalau anak perempuan. Tapi ajar Zainab, pasal apa tak bentikan kepada mak? Pasal apa benti pada bapa? Bapak dia kafir, Ustaz. Bapak dia kafir. Sebab bapak dia masih kafir. Bapak dia masih kafir lagi, ya. Jadi bila bapak dia kafir, Abul As, maka dia dibenti kepada mak dia. Ya, sebab Zainab masuk Islam awal. Bapak dia tak masuk, ya. Kemudian nanti tahun yang ke-6 nanti, ya. Tahun yang ke-6 hijrah nanti baru dia masuk Islam. Mana dia masuk Islam lambat. Jadi oleh kerana itu maka dia dibentikan kepada mak dia ketika tu. Ya. Jadi Nabi ketika solat, Nabi dokong cucu, ya. Jadi dokong cucu, fa iza sajada, ketika Nabi sujud, wada'aha. Kalau Nabi sujud, Nabi letaklah tepi. Ya. Wa iza qama, ketika Nabi berdiri, ketika Nabi baca apa? Fatihah dan surah, ketika Nabi iktidal, ya. Nabi apa, ya? Nabi hamalaha, Nabi dokong dia. Ya, hadis muttafaqun alaihi. Dalam riwayat Muslim, ya, disebut Nabi mendukung cucunya bukan ketika solat sunat, bukan ketika solat bersendirian, ya. Dalam hadis Muslim disebut wahwa, ketika mana Nabi ya ummun nas, ketika Nabi sedang mengimamkan manusia fil masjid, di masjid. Jadi maknanya tak ada masalah lah, ya. Kalau sembahyang fardu boleh dokong, sembahyang sunat lagilah boleh dokong, ya. Hukum tu macam tu, ya. Kita kata tak benar pun Nabi sembahyang sunat dokong. Kalau sembahyang fardu pun boleh dokong, sembahyang sunat lagilah boleh, ya. Sebab sembahyang fardu lagi ketat dia punya undang-undang dia. Sembahyang sunat lebih ringan, ya. Jadi kalau dalam yang ketat pun boleh dokong cucu, ya, dokong anak, ya, maka bolehlah, ya, dalam solat-solat sunat. Jadi hadis ni riwayat Al-Bukhari dan ada tambahan Imam Muslim. Dalam Sahih Bukhari tak ada sebut Nabi mengimamkan solat, ya. Tapi dalam hadis Sahih Muslim ditambah. Jadi ada tambahan, ya, wa huwa ya ummun nas. Ya, wow, ketika mana huwa Nabi ya ummu sedang mengimamkan
An-nas, ya, orang ramai. Nabi mengimamkan orang ramai. Di rumah ke? Tak. Fil masjid, di masjid. Ya, kemungkinan besar Masjid Nabawi lah. Ya, kemungkinan besar Masjid Nabawi di Madinah. Ya. Hadisnya sahih, ketika solat berjamaah, Rasulullah SAW pernah, ya, menyunggi, ya, maknanya mendukung lah. Ya, jadi kalau bahasa Melayu kita kalau letak atas kepala, ya, kita kata junjung lah kalau letak atas kepala kan. Kalau letak atas bahu, pikul. Ya, kalau letak belakang, apa Datuk Osman? Kokong. Apa dia? Kokong. Dokong. Kita kat North kata kokong. Oh, kokong, ya. Oh. Kalau bahasa standard dia apa? Ya, tuan-tuan. Sudah kot. Cikgu. Ya. Cikgu-cikgu ni tolong jawab, ya. Cikgu Noli, ya. Encang, Ustaz. Apa dia? Encang. Mengencang. Mengencang, ya. Oh, tak pernah dengar tu, Ustaz. Itu bahasa Singapura ke tu? Ya, saya selalu saya cakap macam tu dulu. Oh, okey. Singapura macam tu, Ustaz. Ya. Singapura, ya. Mengencang, ya. Mengencang. Okey, ya. Jadi kalau bahasa kita apa, tuan-tuan? Ya, belakang. Kalau bahasa Jawa senang. Bahasa Jawa dia panggil gendong. Gendong tu di belakang. Ya, contohnya ketika salah seorang sahabat Nabi, ya, dia tawaf, jadi dia menggendong. Menggendong maknanya di belakang. Mak dia lumpuh. Ya, jadi dia letak di belakang. Jadi itu dipanggil gendong. Itu bahasa Jawa lah, ya. Bahasa Melayu Ustaz, itu sama. sama, ya. Menggendong juga, ya. Tapi kalau dukung kiri atau kanan. Ya, jadi kalau dukung dia sebelah sisi. Kalau gendong belakang, ya. Dia bahasa Melayu ni banyak dia punya pecahan. Bahasa Arab dia satu je, hamalah. Ya, bahasa Arab semua hamalah. Letak atas kepala pun hamalah, atas bahu pun hamalah. Ya, kita ni kalau letak kat depan ni macam mana ni? Baby kat depan ni. Kita panggil apa ni? Apa, Kak Mai? Depan. Ya, bahasa Melayu. Ya, tuan-tuan, belajar bahasa sikit. Ya, Haji Fuad. Apa Fuad? Haji Fuad? Dan saya tu semua mengendong je. Menggendong belakang apa Haji? Ya. Mendukung depan. Dukung depan, ya. Ni atas ni. Oh. Ya. Kak Kalsum tengah dengar kuliah lain tu, ya. Apa tuan-tuan? Ya, tuan-tuan, ini bukan bahasa Arab. Ustaz tanya tuan-tuan bahasa Melayu. Ya, bahasa Melayu tuan-tuan. Bahasa Arab tak apa. Bahasa Arab Ustaz jawab. Bahasa Melayu. Apa tu, ya? Apa tuan-tuan? Shirin, apa Shirin? Letak baby dekat depan tu, ya. Mendakap. Mendakap macam peluk apa Haji Fuad? Mendodoi. Mendodoi, ya. Kalau dia ni mendodoi lah, ya. Tapi perbuatan dia tu, ya. Apa tu? Letak dekat ni, ya. Macam dulu ada pemain Brazil, tuan-tuan, ya. Bebeto, pemain Brazil. Ketika dia score gol, ya, dia akan buat macam tu. Ya, sebab ketika isteri dia melahirkan anak, masa tu World Cup. So dia tak dapat tengok anak dia, ya. Jadi dia buat isyarat saja, ya. Kemudian pemain Brazil yang lain kalau skor gol dia akan buat benda yang sama juga. Itu zaman itulah, ya. Okey, ya. Dia panggil apa tu, ya? Nanti jawab, ya, di hujung rancangan. Jadi balik pada cerita tadi, Nabi, ya, mendukung, ya, Umamah. Umamah ni perempuan lah, cucu perempuan, ya, Nabi. Cucu pertama Nabi perempuan. Nama dia Umamah, anak Zainab. Zainab anak sulung. Jadi Al-Hasan dan Al-Husain bukan cucu sulung Nabi. Ya, Umamah, cucu sulung. Faiza sajada wada'aha. Ketika Nabi sujud, dia letakkan cucu tu, ya, di sebelah. Apabila Nabi berdiri, Nabi bangun, Nabi dukung balik. Ya, jadi tak menangislah budak tu. Ya, jadi kita boleh apa? Kita boleh bawa dia dan tidak ada masalah, ya, dari segi pergerakan. Ya, maknanya boleh, ya, dengan tujuan supaya, ya, budak tu tak menangis. Jadi mak-mak kalau dia bawa baby boleh lah. Ya, dia boleh praktikkan macam apa yang Nabi buat. Lebih-lebih lagi kita jadi makmum. Ya, jadi kalau kita apa kita panggil, ya, menggendong, ya, menggendong
Menggendong belakang bekat masjitah kita dah bincang tadi, ya. Menggendong tu belakang macam sahabat Nabi tadi, ya. Sahabat Nabi dia bawa mak dia masa apa kita panggil, masa umrah tadi, masa tawaf. Ya, kalau di kiri kanan, ya, itu mendukung kan. Ni depan, letak ke depan, ya. Apa dia? Okey, ya. Bukhari Muslim, ya, hadis yang sahih. Selesailah, ya. Jadi mengapa tidak disebut Umamah binti Abil As? Kerana Abil As pada masa itu belum masuk Islam lagi. Bukanlah salah, boleh letak, ya. Sebab tak ada masalah, sebab boleh je dibin kepada bapa yang masih belum Islam, ya. Tetapi sebab para perawi nak cerita tentang siapa, ya, ataupun Abi Qatadah nak cerita tentang kepentingan Zainab tu, nak bagi tahu Umamah ni Umamah cucu Nabi. Ya. Sebab tu disebut Zainab supaya orang tahu okey Umamah Zainab, bukan orang lain, ya. Tu antara sebab dia. Jadi ketika solat, ya, berjamaah lagi Rasulullah, ya, di masjid, Nabi mendukung Umamah binti Zainab ataupun Umamah binti Abil As, ya, suami kepada Zainab, ya. Dan Zainab ni dia kahwin dengan sepupu dia ni, Abil As ni. Ya, Abil As ni adalah adik-beradik, ya. Dia adalah sepupu, mak dia tu adik-beradik dengan Khadijah. Ya, Khadijah binti Khuwailid, mak kepada Abul As, ya, adalah Halah binti Khuwailid. Ya, Ustaz pernah cerita pada tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan perempuan masih ingatlah. Ya, kalau tak ingat Ustaz sebut sekali lagi lah, as usual lah tuan-tuan, ya. Cerita tentang suatu hari Nabi sedang berehat di rumah, tiba-tiba Nabi terjaga, ya. Kerana Nabi mendengar suara semacam suara Khadijah. Khadijah dah meninggal. Ya, Nabi terbangun, ya. Cepat-cepat Nabi pergi ke muka pintu untuk menyambut, ya, orang yang suaranya macam suara Khadijah. Ya, jadi Nabi sangkakan Khadijah lah, Khadijah dah meninggal. Ya, jadi Nabi buka pintu dan rupanya yang berada di muka pintu adalah adik-beradik perempuan pada Khadijah, yakni Halah binti Khuwailid, ya. Dan Halah binti Khuwailid tu bapa mak kepada Abul As. Abul As tu ialah suami kepada Zainab yang merupakan ibu bapa kepada Umamah tadi. Okey, ada soalan? Silakan. Apa nak tanya? Tuan-tuan. Dari segi hukum clear, menggendong anak, ya, ataupun mendukung anak pada waktu solat adalah mubah. Apa makna mubah? Mubah makna apa? Ya. Ini hukum apa ni? Hukum apa ni Syirin? Itu dah jawab. Ya, harus. Hukum apa dia panggil? Hukum taklifi. Hukum taklifi. Ada 5 dalam mazhab Syafi'i. Bermula dengan yang paling tinggi adalah wajib, kan? Bawah dia dipanggil sebagai sunat ataupun mandub, ya. Mandub min nun dal wawbah. Mandub, ya. Apa makna mandub? Mandub maknanya masnun, sunat. Ya, jadi orang Arab tak panggil sunat, dia panggil masnun. Min sin nun waw nun. Salinlah, ya. Min sin nun waw nun, masnun. Apa makna masnun? Makna sunat. Selain daripada masnun dipanggil juga mandub. Min nun dal waw ba, mandub. Dua-dua makna sama, ya. Maknanya sunat lah. Recommended. Ya, recommended tu maknanya mandub ataupun apa tadi, ya, ataupun apa ni masnun. Kalau bawah pada tu kita panggil mubah. Ni mubah, ya. Apa makna mubah? Mubah makna jaiz. Jim alif hamzah zai. Ini istilah yang tuan-tuan kena tahulah dalam fiqh. Bila kita belajar hadis, ya, dia melibatkan hukum. Ya, belajar Quran pun melibatkan hukum. Ya, belajar sirah pun melibatkan hukum. Jadi tuan-tuan kena tahu hukum taklifi ni. Ya, ada wajibun, ada masnunun, ya, dan juga mandubun. Nombor 3 ada mubah ataupun jaiz, makna harus. Nombor 4 apa? Makruhun. Makruh. Apa makna makruh? Ya, Hajah Zainab, apa makna makruh? Satu perkataan, makruh. Apa makna makruh? Makruh, kita tak buat pun tak apa, buat pun tak buat pun tak apa, tak dapat, tak dosa. Jadi ayat panjang tu satu perkataan aja. Apa makna makruh? Satu perkataan. Dibenci, ya. Maknanya dibenci. Maknanya Allah dan Rasul benci. Ya. Sebab tu kalau kita tinggalkan benda makruh dapat pahala. Ya, jawapan Hajar Zainab tu betul, ya. Tapi satu perkataan, apa satu perkataan? Dibenci, ya. Makruh tu daripada kariha. Ya, kaf roha. Ya, root word dia kariha. Tuan-tuan kena pakai kamus lah.
Ya, kamus yang Ustaz suruh beli tu kan. Ya, kamus jadid tu. Ya, beli yang warna kuning tu. Jadi tuan-tuan kena belilah. Ya, dalam kamus tu dia akan bantu tuan-tuan. Ya, untuk mencari perkataan. Ya, kejap Ustaz ambil balik. Ya, takut tuan-tuan tak pernah tengok. Kariha. Kariha. Mubah. Kariha. Jahiz. Makruh. Kariha. Ya, Mandu. Masnun. Sunnah. Ni, ni kitab dia. Hmm. Kamus jadid nama dia. Ya, harga dia hanya RM10 saja. Tuan-tuan boleh beli di Shopee. Dia akan bantu kita untuk cari perkataan. Ya. Jadi tuan-tuan yang ada buku boleh tengok Kariha Kafroha. Ya. Kalau Puan Sri ada buku, ya, tengok buku tu. Puan Sri ada buku atas meja? Kamus tadi ada? Ada tak ada? Kariha. Dah jumpa? Ada Ustaz, page 177. 77, okey. Sebelah kanan ke kiri? Kiri. Sebelah kiri, ya. Kariha, Perkara- okey. Perkara keji. Kariha. Kariha yakrahu, ya. Kurhan. Mana benda yang dibenci, ya. Dibenci. Ya, sesuatu yang dibenci. Banun caya tu. Benci. Ya, bukan keji, ya. Benci. Banun caya. Benci. Ya, jangan baca banci pula, ya. Kalau banci mana apa kita panggil, ya. Mana orang lelaki yang berperangai macam perempuan, ya. Kita panggil pondan, ya. Bahasa Indonesia banci tu makna pondan lah, ya. Jadi ada perkataan kariha. Jadi tuan-tuan belilah, ya. Walaupun buku ni biasa kita guna untuk kelas Arabik, tapi setiap kali kita tengok Quran ataupun hadis, tuan-tuan boleh guna juga, ya. Murah je tuan-tuan, RM10 beli. Ya, tadi itu muka surat yang Hajah Zainab bagi tahu tadi. Ya, muka surat berapa sekali lagi? 177, ya. 177, tuan-tuan boleh bulatkan kariha sebelah kiri. Kariha yakrahu. Jadi kalau makruh yang dibenci. Jadi atas sekali kita ada apa tadi? Hukum taklifi wajibun. Wajib satu. Atas sekali. Bawah dia masnunun. Ya, ataupun mandubun. Ya, apa makna masnun? Yang sunat. Mandubun. Ya, mandubun, yang sunat juga. Nombor tiga ialah mubahun. Mubahun. Inilah mubah ni. Ya, apa makna mubah? Mubah makna jaizun, jaiz. Jaiz apa dia? Harus. Ya, sebab harus bahasa Melayu. Ya, Arab kalau kita kata harus dia tak faham. Ya, kita kata mubah, ya. Kemudian nombor 4 makruhun, yang dibenci. Yang terakhir ialah haramun, ya, yang diharamkan. Jadi itulah, ya, 5 level hukum taklifi dalam mazhab Syafi'i tu. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain tak pakai 5 tu, ada lebih lagi. Ya, macam mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi ada 7 level. Ya, tak payah bacalah, ya. Sebab tu mazhab Hanafi, kalau kita tak ada jumpa dia punya sebab untuk cerita, tak payahlah. Mazhab Syafi'i tu cukuplah. Bagi tuan-tuan, jangan pening kepala, ya. Jadi hukum di sini adalah mubah. Apa makna mubah? Makna harus. Bukan makna sunat, ya. Sebab dia kata Nabi buat sunat. Kalau kita nak solat, kita dokong cucu. Tak sunat. Dah tak masnun. Ya, jangan salah pula. Dia kata Nabi buat, ini sunnah Nabi. Tak betul tu. Ya, dia maknanya kalau ada keperluan dokong cucu, dokonglah. Ya, dan perbuatan tu adalah mubah. Mana harus saja. Ada soalan? Silakan. Ada apa nak tanya? Ada soalan? Tak ada, ya. Kalau tak ada, mana Ustaz, faham tuan-tuan, ya. Ustaz, sorry Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz, Waalaikumsalam. Betul lah. saya kat kedai Dobi ni, sorry kalau bising ya. Saya nak tanya Ustaz, yang pasal mendukung tu, hukumnya harus. Jadinya kalau macam baby tu ada najis ke Ustaz, dia tengah pakai pampers ke macam mana Ustaz? Memang kena pakai lah sebelum daripada solat, gantikan diaper, bukan pampers, ya, diaper. Diapers, okay. So make sure kena diapers tu kita kena confirm yang dia memang bersih lah Ustaz ya. Maksudnya tak ada. Maknanya sebelum solat tu gantikan bersih baru dulu. Oh. Sebelum solat ganti siap-siap. Okey, faham Ustaz. Okey.
Jadi ketika solat 4 rakaat, kalau ketika solat tu baby tu terkencing atau terberak contoh, ya, dikira yang di permulaan saja. Ya, tak payah kita batalkan solat, kita boleh dukung dia. Ya, tapi kena berhati-hatilah. Ya, sebab biasanya diaper ni dia tak tembus lah, insya-Allah okey. Ya, jadi sebab itu diganti di peringkat awal. Kalau ketika kita solat, ya, tiba-tiba dia terbuang air, ya, maka solat kita tetap sah, jangan bimbang. Ya, cuma kita macam tadilah, ya, lebih berhati-hatilah supaya tak sampai kena. Ya, cuma sebahagian kata kalau jelas sangat, ya, kena pandai-pandai lah, ya. Tapi biasanya kalau kita dah ganti siap-siap kan, kita dah tahu nak solat, ya, kita gantikan. Ya, kalau dia dia bernajis tu kita buang, bersihkan semua, tak ada masalah. Dikira yang awal saja, ya. Macam orang lelaki yang ada masalah kencing tak tus. Ya, jadi ketika masuk waktu solat, ya, mesti masuk waktu solat dulu. Jadi dia pergi tandas, ya, dia buang air kecil, kemudian dibersihkan, kemudian dia ikat ke apa, ya, dan dia pakai diaper dia, ambil wuduk, ya, dan dia boleh solat sunat 2 kali solat sunat dan 1 solat fardu. Qabliyah zuhur, ya, kemudian zuhur, fardu dan ba'diyah zuhur. Jadi kalau ketika dia solat tu ada najis yang terkeluar, ya, dan najis itu duduk dalam diaper dia. So dia solat tu ada najis dalam diaper, ya. Adakah dia dianggap menanggung najis? Tidak. Ya, maknanya dia dimaafkan. Memang kita panggil supposedly dia memang menanggung najis lah, tapi dimaafkan, ya. Dikira dimaafkan, ya. Kerana apa? Kerana tidak ada pilihan bagi dia. Dia memang, ya, kejap-kejap dia terkencing, kita kata, ya, terkeluar air, ya. Nak buat macam mana? Itu dia diuji oleh Allah dengan perkara tadi. Jadi dikiaskan kepada budak tadi. Diganti diaper di peringkat awal. Kalau selepas tu dia keluar, dikira, ya, dia dikira najis, betul. Tapi dimaafkan, ya, najis yang dimaafkan dalam situasi dan keadaan tersebut. Okey, ada soalan lain? Ada apa? Ustaz, maaf saya nak tanya. Silakan. Kalau kita dukung bayi tadi tu, maknanya kita telah melibatkan anggota yang besar kan Ustaz? Betul. Jadi kalau melebihi 3 pergerakan tu, adakah ia terbatal atau macam mana? Itulah tadi, ya. Maknanya sebahagian ulama kata dimaafkan kerana tak ada kaedah, ya. Sebab budak tu kalau letak menangis, ya, bila dia menangis kita tak boleh solat, lagi mengganggu, ya. Sebab tu kita hanya letak ketika sujud. Ketika kita duduk antara 2 sujud ataupun tasyahud akhir, kita boleh letak di atas pangkuan. Kalau kita bangun, kita boleh dukung dia, ya. Cuma macam tadilah, ya, walaupun dimaafkan tetapi berhati-hatilah, ya. Cuba mengurangi, ya, perbuatan action kita tu sebaik mungkinlah, ya. Mana kita ambil tadi kan, kita dukung, ya. Jadi dibenarkanlah, ya. Tak ada masalah lah. Cuma jangan terlalu aktif sangat, ya. Melainkan budak tu nak terjatuh ke apa tu cerita lain. Jadi memanglah, ya, dalam mazhab kita Syafi'i, anggota besar ni tangannya anggota besar. Ya, sebab tu kita tak boleh main angkat takbir saja. Angkat takbir ni bukan semua rukun angkat takbir. Ya, tuan-tuan kena belajarlah, ya. Angkat takbir ketika takbiratul ihram, Allahu akbar. Okey, angkat takbir. Ya, kemudian Allahu akbar untuk rukuk. Sami Allahu liman hamidah, ya, untuk i'tidal. Allahu akbar, ya, untuk sujud. Daripada sujud naik rakaat kedua tak ada angkat tangan. Ya, jangan angkat tangan. Itu anggota besar. Ya, bila angkat tangan? Angkat tangan ketika rukuk, ketika sujud nak bangun nak bangun qiyam, hanya daripada rakaat kedua nak pergi 3 saja. Rakaat pertama pergi 2 tak ada angkat. Rakaat 3 pergi 4 tak ada angkat. Rakaat kedua nak pergi 3 saja yang angkat. Maknanya selepas tasyahud awal. Lepas tasyahud awal, bila kita bangun, baru kita Allah, baru angkat tangan. Ya, takbir memang kena sebut. Tapi angkat tangan tak? Angkat tangan hanya rakaat kedua pergi rakaat ketiga. Yang lain tuan-tuan jangan. Ya, kalau tuan-tuan buat juga, mana tuan-tuan telah menggerak ni berapa kali ni? 1. Ya, bukan 1, 2. Sebab 1 tangan, 2 tangan. Ya, jadi kadang-kadang lagilah banyak gerakan. Lepas tu bila dia jatuh tu, dia hayun pula. Ya, dia hayun lagilah. Ya, boleh membatalkan solat. Kerana itu anggota besar. Macam Hajar Zainab tanya tadi. Ya. So,
Macam itulah kita cuba minimumkan ya. Apa ni pergerakan tadi ya. Sebab tak ada cara lah. Sebab tidak kita letak budak tu menangis. Lagi ganggu ya. Okey, ada lain silakan. Ustaz, dalam rakaat kedua kalau tak angkat tangan boleh Ustaz? Tak angkat tangan boleh, tapi sunatnya angkat tangan sebab Nabi buat, so kita follow lah. Tapi tak buat okey lah kata lupa ke. Yelah, tak buat tak ada. Cuba biasakan je lah. Memang mula-mula payah juga apa Haji Hasan ya, tapi kita biasakan. Tasyahud awal nak naik atas, baru angkat. Ya, yang lain tak payah. Ya, jadi kalau benda tu dah dibiasakan, dia automatik je benda tu. Ya, tapi kalau tak buat, dia tidaklah membatalkan. Ya, cuma adalah perkara sunat yang kita tinggalkan. Bila sunat ditinggalkan, maknanya ada minus point. Itu je lah. Ada minus point. Ya, kalau sunat, ya. Kalau sunat kita buat, dia apa? Dia plus point. Ya, ada apa? Silakan. Angkat tangan tadi ya. Jadi jangan angkat sahaja ya. Dia bukan pada semua pergerakan. Ya, bukan pada semua pergerakan ya. Yang biasa Ustaz tengok ialah apabila daripada sujud nak naik ke qiyam balik ya, rakaat pertama naik rakaat kedua tak ada angkat tangan, rakaat ketiga keempat tak ada angkat tangan, rakaat kedua bagi 3 saja. Okey ya. Selesai di situ. Kalau ada soalan sila ya. Tak ada, kalau tak ada kita pergi pada hadis 241 daripada Abi Hurairah. Ya, hadis daripada Abi Hurairah ya. Abi Hurairah juga macam Abi Qatadah tadi. Bukan nama dia lah ya. Ini lebih pada gelaran kita panggil. Ya, gelaran dia ya. Hurairah tu merujuk kepada anak kucing betina. Ya, anak kucing betina. Jadi anak kucing betina ni dia duduk dengan Abu Hurairah lah, mana Abu Hurairah jaga dia, rawat dia. Ya, sehingga terkenal dia dengan nama pemilik kepada anak kucing betina. Abi di situ bukan makna bapa. Ya, abi boleh makna pemilik, owner, ya. Ataupun abi juga ya boleh makna orang yang memiliki, ya, memiliki. Macam kita kata orang yang pakai cermin mata kan. Cermin mata orang Arab panggil Abu Nazzarah. Nazzaratun tu spektakel kita tu, cermin mata. Jadi Abu Nazzarah, ya, kalau dia tak tahu nama kita, dia kata ya Aba Nazzarah, wahai si kaca mata, ya, wahai orang yang berkaca mata. So kita tahulah orang tu panggil kita sebab dia tak tahu nama kita. Dia tak panggil hoi kan, ya. Jadi kita woi. Orang Melayu macam tu kan. Arab tak, dia akan panggil. Ya, dia tengok apa kita panggil, ya. Dia pakai cermin mata, dia pun panggil Abu Nazzarah. Ya, kalau dia pakai cermin mata lah ya. Jadi Abu Hurairah itu gelaran dia, nama sebenarnya ialah Abdurrahman ya bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar, beliau berasal daripada tadi Datuk Osman jawab. Ya, daripada mana Datuk Osman tadi? Abu Hurairah daripada mana Datuk? Yang mula-mula Datuk jawab tadi. Yaman. Dia orang Yaman ya. Orang Yaman ni orang lembut lah tuan-tuan. Lembut orang Yaman ni ya. Jadi dia jadi ganas ni yang masuk Syiah ya. Bila masuk Syiah tu jadi ganas sikit. Itu yang berperang tu ya. Jadi Abu Hurairah ya, beliau masa hijrah umur 20 tahun ya, tapi dia masuk Islam lambat tuan-tuan. Dia antara late comers ni. Dia late comers. Ya, dia hanya masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. Tapi dialah yang paling banyak menghafal hadis. Pasal dia ambil program fast track. Ya, dia tak berkahwin, dia tak bekerja, dia full time duduk di serambi masjid mengaji dengan Nabi ya. Dan umurnya panjang. Ya, dia hidup zaman Muawiyah, sampai zaman Muawiyah. Maknanya Abu Bakar wafat, Umar wafat, Osman, Ali, ya, Saidina Hasan wafat, semua tu. Ya, kemudian baru Abu Hurairah zaman Umayyah, zaman Muawiyah jadi khalifah, dia meninggal tahun 59. Muawiyah tahun 60. Ya, jadi ketika Aisyah meninggal setahun sebelum Abu Hurairah. Yang mengimamkan solat jenazah Aisyah tu adalah Abu Hurairah. Dia mengimamkan solat. Ya, sebab biasalah dulu para sahabat, kalau ada sahabat-sahabat yang meninggal, sahabat-sahabat besarlah yang mengimamkan dia. Ya, jadi itu dia punya dia punya kebiasaan dia macam tu. Dan yang menyembahyangkan tu di kalangan sahabat-sahabat besar juga, orang hebat-hebat juga tuan-tuan ya. Okey. Jadi Abu Hurairah ya, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bagi tahu apa Nabi kata, uqtulu al-aswadain fi shalah.
bunuhlah ya, bunuhlah al-aswadain ya, dua benda hitam, dua makhluk hitam ya. Jadi apakah makhluk hitam tu di dalam solat? Yang pertama al-hayyah ya, al-hayyah. Hayyah di situ ialah ular ya. Kalau kita tengok cerita Nabi Musa, ada cerita hayyatun, hayyah ya. Hayyah tu ialah tongkat Nabi Musa yang bila dibaling menjadi ular. Itu dipanggil hayyatun ya. Yang kedua wal aqrab. Akrab, apa makna akrab? Akrab makna scorpion ya, scorpion. Jadi jangan pula tuan-tuan solat, tuan-tuan saja-saja cari nak bunuh, bukan. Mana kalau kebetulan dia datang dekat dengan kita, dia nak sengat ataupun nak patuk kita, maka kita boleh bunuh. Nak menunjukkan bahawasanya dalam solat kalau ada keperluan kita boleh buat. Ya, kalau ada keperluan nak kena melangkah, kita melangkah lah. Ya, kalau ada keperluan kita nak kena apa? Nak kena tolak ya, macam kita tengah solat tiba-tiba ada orang melintas depan. So kita kena tahan tangan. Ya, supaya dia tak, sebab kadang-kadang dia tak perasan. Ya, kita tahan tangan tu, oh baru dia tahu. Okey, ada orang solat. So dia pergi depan sikit lagi. Ya, dia tak melintas betul-betul depan kita. Jadi makna boleh ya, kalau ada keperluan. Akhrajahul arba'ah, hadis dikeluarkan oleh 4 imam. Ya, ingat lagi 4 imam tu apa? Apa 4 imam tu Kak Mai? 4 imam. Siapa tu? Ya, Imam Bukhari Muslim masuk ke tak masuk? Bukhari Muslim. Bukhari dan Muslim masuk ke tak, tuan-tuan dan puan-puan? Tak. Tak masuk lah. Kalau masuk Bukhari Muslim jadi 6. Jadi 6. Jadi tak masuk ya. Yang 4 tu siapa dia 4 tu? Ya, yang baki tu lah. Tuan-tuan tengoklah balik kita punya panduan. Ya, muka surat berapa tu? Muka surat yang keempat. Jangan lupa tuan-tuan. Ya, tuan-tuan photostat benda ni ataupun tulis. Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Ya, 4 orang ya. Jadi tuan-tuan boleh tengok pada apa? Pada nombor 36. Ya, muka surat yang keempat. Kita dah sebut banyak kali ni. 36 4 ahli hadis, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah ya. Kalau 6 baru masuk Al-Bukhari dan Muslim. Kalau 4 ya, mereka ni saja. Kalau 5 ya, dia masuk Imam Ahmad ya. Kalau 7 masuk semua sekali. Ya, tuan-tuan kena tengok dia punya panduan tu ya. Jadi Abu Hurairah ya bagi tahu Nabi suruh bunuh. Mana kalau binatang tu mengganggu kita. Kalau dia lalu tapi tempat lain jauh, tak payahlah kejar pula. Ya, ini kalau dia lalu depan kita dan ada kemungkinan dia akan menyengat kita. Ya, ataupun menggigit kita ya, mematuk kita, ular mematuk kan. Ya, jadi oleh kerana itu kita boleh bunuh dia. Ya, hadis ni hadis yang sahih seperti disebut di Ibnu Hibban. Ya, Ibnu Hibban tak masuk ya, sebab dia datang kemudian. Jadi dia yang menilai balik. Ya, dia menilai balik yang Imam Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah tu. Pada waktu solat boleh membunuh binatang yang dianggap berbahaya walaupun ya bukan ular dan kalajengking. Dalam hadis ini disebut 2 saja. Ular dan kalajengking ya. Kalau ada binatang lain datang ya, boleh bunuh tak? Jawapan dia boleh lah. Ya, sebab apa? Ya, sebab takkan Nabi nak sebut semua binatang. Ini binatang yang biasa disebut. Sebab apa disebut 2 binatang ni? Pasal apa tak kata harimau? Ya, pasal apa tak kata singa ke? Pasal apa? Pasal apa tuan-tuan? Pasal apa sebut ular dan kalajengking? Sebab binatang tu ada di padang pasir. Ya, betul ya. Lama tak dengar suara tu ya. Dulu Ustaz biasa dengar suara tu. Lama dah tak dengar. Alhamdulillah malam ni suara tu datang balik ya. Dia telah menjelma semula ya. Welcome ya. You're most welcome ya. Okey, jadi balik bercerita tadi, kerana hadis ini disebut oleh Nabi ya untuk kita faham itu situasi di padang pasir pada ketika itu. Ya, sebab tu tak sebut harimau, ya, tak sebut kita panggil binatang-binatang macam ya buaya ke ya ataupun biawak ya. Sebab biawak padang pasir tak ada masalah ya. Dia tidak menggigit, dia tidak menyengat ya. Biawak padang pasir dog tu ya. Yang lain tak disebutlah ya, sebab itu bukan binatang yang biasa berada di padang pasir. Jadi walaupun bukan ular dan kalajengking ya, boleh bunuh. Dan setelah selesai bunuh, kita harus melanjutkan solat. Maknanya solat tak batal. Ya, kita tengah berada dalam rakaat yang ketiga contoh, ya, kita bunuh dulu. Ya, kemudian kita sambung solat kerana tidak batal. Maknanya dah tentulah ya kita akan pukul beberapa kali ya. Jadi boleh
kerana ada keperluan. Macam tadilah ya. Ajar Zainab tadi tanya kan. Ya, kita dukung cucu ada keperluan. Kalau tak ada keperluan, tuan-tuan dan puan-puan jangan kata nak ikut sunnah. Kami ustaz, ya alhamdulillah, ya sejak ada cucu ni kami selalu kalau semayang kami dukung cucu. Nak buat apa? Ya, kalau mak dia ada, bapak dia ada, biarlah mak bapak dia jaga. Ya, tapi kalau kebetulan mak bapak dia sibuk, kebetulan hari tu outstation ke apa, kita kena jaga cucu dan perlu kita dukung dia. Masa tu baru kita dukung. Jangan saja-saja nak dukung, ya. Buat apa tu? Dukung cucu solat, ya. Tak payah. Jadi sebab apa? Ya, sebab kalau ada keperluan baru kita buat. Kalau tak ada tak payahlah. Ya. Boleh membunuh binatang yang membahayakan di waktu kita solat. Menunjukkan pergerakan yang perlu ketika solat boleh walaupun lebih daripada tiga kali. Ya, walaupun tiga pergerakan boleh kalau ada keperluan dan tidak batal. Ya, kalau sengaja batal lah. Ya. Okey, ada apa? Silakan soalan. Kak Mariton ada apa? Ya. Kak Kelly ada soalan. Ya, silakan. Ustaz, terima kasih. Ya. Tak ada? Ada apa? Haji Mat Syah ada apa? Silakan. Tak ada. Tuan-tuan boleh faham tuan-tuan ya. Ustaz takut Ustaz terang-terang. Tuan-tuan nampak macam faham ya, tapi nanti tuan-tuan tak faham, tuan-tuan tanya balik ke Ustaz ya. Jadi kalau ada tanya. Silakan. Ya, InsyaAllah Puan Sri, faham Ustaz. ya. Faham ya? Okey. Puan Sri Insun nampak macam nak tanya tu ya. Ya. Sebab dia tak mute tu. Ya, ada apa Puan Sri? Sorry. Tak ada Ustaz. Lupa mute ni. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam betul lah. Silakan. Ustaz, dalam hadis ni nampaknya kita kena berhenti solat lah kalau kejadian macam ni berjadi kan Ustaz? Berhenti kejap lah. Berhenti kejap. Tapi masih dalam solat ya, bukan batal ya. Berhenti kejap. Masih dalam solat lah. Masih, sebab lepas tu sambung. Oh. Bukan ulang balik. Ya, cuba tengok bahasa dia tu. Ya, bukan maknanya kita ulang balik, tidak. Ya, kita sambung solat tu, ya. Jadi walaupun bukan ular dan jaga-jaga dan setelah selesai membunuh, kita harus melanjutkan. Melanjutkan maknanya sambung, continue. Ya, bukan stop dan kita ulang balik, bukan. Ya, sebab hadis ni nak cerita bahawasanya Haji Rasul dalam solat, ya, kita boleh bergerak lebih pada 3 kali, more than 3 times, ya, dengan syarat ada keperluan. Kita kena faham, ya. Kalau ada keperluan, when it is needed, ya, for us to move more than 3 times, ya, ataupun 3 action boleh. Ya, tapi kalau tak ada sebab janganlah. Ya, macam ada kala jengking datang nak gigit kita, nak sengat, ada ataupun ada ular melintas yang mengganggu kita. Ya, tu memang kita kena apa kita panggil, kebetulan ada kayu ke ada apa ke boleh lah. Ataupun ya, especially ni kalau orang yang solat di luar lah. Ya, sebab tuan-tuan kena ingat Nabi dan para sahabat selalu solat dalam perjalanan di padang pasir. Ya, mungkin dalam konteks kita maknanya tentera yang berada di hutan, ya, ataupun polis hutan sebagai contoh, ya. Ataupun mereka yang berkawal di luar, mungkin Pak Guard ke apa, ya, dia nak solat kan, dia dalam keadaan memakai boot dia, ya, dan peralatan dia ada, ya. Jadi kita kena tengok konteks macam tu. Kita mungkin dalam rumah tak ada lah. Ya, tapi tak pelik, ya. Kadang-kadang ni waktu-waktu hujan-hujan ni kadang-kadang kala jengking pun boleh masuk. Ya, ataupun lipan contoh, ya, lipan tu biasa. Ya, jadi benda-benda macam tu boleh. Takkan kita biar saja dia datang dekat kita sampai sengat, kita tak ambil tindakan apa-apa. Sebab kita kata tak boleh bergerak lebih daripada 3. Itulah tujuan hadis ni didatangkan. Ya, boleh ya? Okey. Ada tak ada? Kalau tak ada tambah lagi an Abi Juhaim, ya, bin Al-Haris. Ya, jadi Abi Juhaim bin Al-Haris qala, ya, dia berkata qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, lau ya'lamul mar. Lau tu conditional, ya. Kalaulah ya'lamul mar. Apa makna al-mar? Al-mar makna orang yang melintas. Ya, someone, ya, yang melintas. Ya, jadi kalau dia melintas depan kita, ya, dia apa kita panggil, ya, dia kita tengah solat, ya, tiba-tiba dia lalu, dia melintas depan kita. Mana bukan melintas dalam jarak kita sujud tu.
Kalau apa ni melintas dalam jarak kita sujud. Kalau dia melintas depan daripada jauh depan tak ada masalah lah. Ya, ni dalam jarak kita nak sujud tu. Sebab tu biasa kita letak sutrah. Kita letak sesuatu lah dekat depan kita. Ya, letak pen ke, letak apa-apa sajalah ya. Kain ke ataupun sejadah ke sebagai apa ni sebagai tanda bahawasanya kita sedang solat. Jangan lalu kawasan tu. Kita boleh ulur tangan kita ya, halang dia daripada lalu. Kalau dia tekan juga kita boleh tolak dia ya. Kita dah baca dalam hadis yang lain. Jadi kata Abu Juhaim ya, Nabi pernah bersabda, Nabi kata lau ya'lamu, kalaulah ya almar, seseorang yang melintas itu. Ya, melintas di mana? Ya, bukan melintas jalan raya ya, melintas baina yadai al-musalli. Ya, baina yadai makna di hadapan. Baina di antara, yadai dua tangan. Maknanya di antara dua tangan tu di depan lah. Ya. Al-musalli orang yang sedang solat. Ya, solat tu perbuatannya lah. Jadi al-musalli orang yang sedang solat ya, atau orang yang solat dipanggil al-musalli. Ya, tuan-tuan salin lah. Al-musalli mana orang yang sedang solat. Ya, kalau al-muzaki, apa al-muzaki tuan-tuan agak-agak. Musalli orang yang sedang solat, muzaki orang yang apa? Muzaki. Apa agaknya? Orang apa tu? Ya. Teka ya, tuan-tuan. Siapa nak jawab? Al-muzaki. Musalli solat. Muzaki apa root word dia tu? Zikir, Ustaz. Apa dia? Bukan zakat ke? Zikir ke? Kalau zikir zal kafra ni muzaki ya, zal kaf zakat. Ya, orang yang keluar zakat dia panggil muzaki. Ya, atau kalau tuan-tuan baca pamphlet apa ni pusat zakat adalah tu ya. Jadi digalakkan seseorang muzaki, dia kata. Apa muzaki tu? Daripada perkataan zakat tu. Ya, orang yang keluar zakat. Ya, dilarang bagi musalli, orang yang solat. Ya, jadi itu biasa bahasa yang sudah sering digunakan ya. Jadi orang yang solat ya, dia solat tu dia letak tanda. Maknanya kawasan tu kawasan dia. Ya, teritori dia. Tiba-tiba ada orang lalu depan dia. Kalaulah orang yang melintas itu mengetahui maza alaihi minal isim. Maza apa yang alaihi yang dikenakan ke atasnya minal ismi. Ismi itu dosa. Maknanya kalaulah orang yang melintas tu depan orang solat, kalaulah dia tahu bahawasanya perbuatan dia tu dosa besar tu, ya dosa, dia bukan dosa besar tu bukanlah macam dosa mencuri, ya macam dosa minum arak, itu tak sama, ya tapi dia berdosa lah. Sebab orang solat kita lalu depan berdosa. Orang yang solat berdosa, ya, orang yang melintas memang berdosa. Orang yang solat kalau dia tak letak tanda pun berdosa juga. Dua-dua berdosa tuan-tuan. Sebab tu kalau kita nak solat, kita cari tempat, betul orang kadang solat di bahagian depan, ya dekat dengan dinding kan, ya ataupun ada tiang, ataupun ada benda-benda yang boleh memberitahu kepada orang bahawasanya dia sedang solat. Jadi orang tak melintas depan dia. Jadi kalau orang yang melintas tu tahulah ya betapa besarnya dosa orang yang melintas tadi, lakana pastilah dia ayyaqifa, dia akan berdiri depan tu. Sanggup dia berdiri lama. Ya, arba'in ya, 40 apa nanti bawah ada cerita. Khairan lahu ya, lebih baik daripadanya min an yamurra baina yadayhi. Kalaulah orang yang melintas tu tahu besarnya dosa orang yang melintas depan orang solat, dia pasti akan berhenti ya, dia pasti akan berdiri, jadi tunggu, dia sanggup tunggu orang tu sampai orang tu solat baru dia melintas selama 40 apa ya, ada beberapa perbincangan. Jadi antaranya walabzu lil Bukhari kata ya wa waqa'a fil Bazzar, ada cerita dalam hadis Imam Al-Bazzar min wajhin akhar, daripada riwayat yang lain arba'ina kharifan. Maksud 40 tadi adalah 40 kharif. 40 kharifan ni adalah 40 musim luruh. 40 kali autumn. Ya, 40 kali autumn maknanya berapa tahun tu? 40 kali autumn. Ataupun 40 kali fall. Berapa tahun? Tahu Ustaz? 40 tahun lah.
tak munasabah lah kan, ya. Tapi maknanya bila dia tahu melintas depan, ya, melintas depan orang yang solat tu, ya, adalah berdosa, dia lebih sanggup berdiri lama daripada dia melintas, sebab dia tahu benda tu dosa. Ya, jadi ada apa kita panggil, ya, ada larangan lah kat situ, ya. Jadi Imam Al-Bukhari dan Muslim, lafaznya ada pada Al-Bukhari, ya, di dalam kitab Al-Bazar ada sebut 40 tahun. Dia tak sebut 40 tahun, 40 autumn. Jadi 40 autumn maknanya 40 tahun, ya. Sahih orang yang tahu bahawa melintas di hadapan orang yang sedang solat itu besar sekali dosanya, tentu dia tidak akan melakukannya. Ya. Ustaz, Ya. yang dia maksudkan lalu depan orang solat tu kalau dia lalu dekat teritori dia sujud tu kan Ustaz. Maknanya kalau Ya, macam betul. kita sejadah, kalau dia pijak sejadah lah, kalau pijak atas sejadah. Kalau misalnya dia lalu atas daripada bahagian sejadah tu, Tak ada lah. if it's an empty space, that means it's okay. Maknanya lebih pada, sebab sejadah tu kan dah dia punya teritori kan. Dia nak melintah pun depan pada sejadah tu. Depan, ya. Bukan within that sejadah punya keluasan tu, bukan. I see. Because the understanding is as long as depan orang tengah solat, so it's not that lah, ya. Maknanya ialah kalau 10 kaki depan dia tak ada apa lah, ya. Jadi maksud depan orang solat tu bukan makna tak boleh langsung. Ya, tak boleh langsung. Mana kalau jauh kan, orang tu duduk saf yang kelima, dia bergerak saf yang ketiga, kedua, tak ada apa lah. Ya, ini maksudnya betul-betul dalam dia punya teritori tu. Maknanya within dia punya tempat sujud. Dia berdiri kan. Ya, dia rukuk, kemudian dia sujud. Ya, jadi antara tempat sujud tu dengan dia berdiri kan. Tempat sujud depan. Sebab tu dia kena letak sesuatu sebagai tanda. Jadi kalau ada orang nak langkah, orang tak ada lalu depan dia ni, within dia punya tempat sujud, orang akan melintas, ya. Maknanya beyond dia punya tempat sujud. Okeylah. Beyond tempat sujud tak ada hal lah, ya. Ini cerita tentang within that tempat sujud tu. Jadi maknanya dia dianggap berdosa. Tapi kalau kat Mekah ini semua tak apa ni, orang main lalu je tu tak apa Ustaz. Kalau kat Mekah. Dia kan tak apa. Orang yang lalu tu orang yang tak faham. Ya, kita kena ingat sebab yang lalu depan kita tu bukan orang Arab yang faham. Ya, kadang Pakistani, ya. Arab-Arab yang datang daripada mana, sebab bukan semua orang mengaji. Ya. Contoh kalau hari Jumaat, ya, hari Jumaat tu sujud sajadah, ya, beratur-ratur orang yang batal solat. Ya, bila imam habis dia baca Allahu Akbar, ya. Bila dia akbar turun aja untuk sujud sejadah, ya, ada orang tengok kiri, tengok kanan, ada yang batalkan solat, ada yang rukuk, ada macam-macam. Ya, beribu, bukan beribu tak tahulah kan, tapi beratus-ratus lah orang yang batal. Maknanya bukan semua orang tahu. Ya, orang yang mengaji, alhamdulillah dia tahu. Orang tak mengaji, kita jangan follow orang yang tak mengaji. Kita kata Arab pun buat, Arab mana? Ya, kita tak boleh kata kan. Tak bolehlah kata macam tu, sebab yang kita punya panduan ialah orang yang belajar, orang yang mengaji. Ya, jadi Arab bukan semuanya boleh diharap. Ya, ada Arab yang tak mengaji juga. Tapi dia kata pandai bahasa Arab, memanglah pandai bahasa Arab. Ya, tapi Arab cakap, bahasa Arab bercakap, communication Arabic. Ya, dia bukannya Quranic Arabic. Ya, tu beza. Sebab tu kelas kita Quranic. Ya, for you to understand the Quran. Ya, walaupun kita kata Ustaz, lepas saya habis Quran Arab ini, boleh tak saya bercakap orang Arab? Nak bercakap boleh. Ya, tapi fokus kita bukan on conversation. The focus is on the grammatical part. Ya, understanding the Quranic Arabic. Kan macam tu. Bukan spoken kan. Ya, dia written and reading. Ya, lebih pada tu. Okey, ya. Ada apa? Silakan. Ada apa nak tanya? Kalau ada. Ada apa? Ya. Yang ni termasuk juga solat sunat Ustaz, terutama hari Jumaat lah kan. Selalunya hari Jumaat kita nak buat badiah tu banyak orang lalu lalang depan tu kan. Kadang-kadang. Jadi kita pilihlah tempat-tempat yang kurang, ya, yang boleh mengurangi orang berjalan depan kita. Ya, sebab tu ya, jangan cepat-cepat solat, ya, bagi orang laluan, bagi orang keluar dulu, ya, bagi jamaah clear dulu, kemudian baru kita solat. Tunggulah kejap.
Bukan lama sangat pun, kadang 3-4 minit je, tunggu kejap bagi dia orang keluar, kita solat lah, ya. Sebab tu afdal solat sunat ba'diyah ba'diyah Jumaat tu di rumah. Kalau di rumah tak ada siapa nak melintas sebab rumah kita. Ya, tapi kalau kita buat di masjid, kadang-kadang tempat yang kita solat tu pula kawasan tepi pintu, memang orang lalu lalang lah. Sebab tu yang solat di tempat yang tak sepatutnya tu pun berdosa juga. Ya, bukan dosa tu hanya pada yang melintas, tetapi juga bagi orang yang tak bijak dalam memilih tempat di mana nak solat tu. Jadi dua-dua kena bijak, ya. Kalau tidak dua-dua berdosa. Tapi sudah tentu, ya, yang berdosa lebih besar ialah orang yang melintas lah. Ya, tapi kita berdosa juga. Berdosa sebab kita lah yang menyebabkan dia melintas. Pasal apa kita sembahyang di tempat yang orang ramai melintas, ya. Jadi kita kena hati-hatilah. Okey, ya. Ada apa lagi? Silakan. Kalau tak ada, kita sambung lagi lah, ya. Jadi haram, ya. Muka surat 122 haram, ya, kita melintas di hadapan orang yang sedang solat bila dia tidak memasang sutrah atau garis batas. Jadi letak sutrah, ya, supaya orang nampak. Ya, kalau di masjid tu dia ada garisan. Garisan okeylah tu. Maknanya orang tahu dah, ya. Garis-garis tu dibuat supaya kita tidak melintas dalam teritori dia. Kita boleh depan sikit lagi, ya. Depan tak ada hal lah. Ya, walaupun dia tak letak sutrah. Sebab tu letak sutrah tu, letak something depan kita tu dapat pahala. Dia masnun. Ya, apa makna masnun tadi? Mandub, ya. Balik pada hukum taklifi balik. Hadis 243, ya. Daripada Aisyah, qalat Aisyah, ya, isteri Nabi. Ya, Aisyah, isteri Nabi yang nombor 3, anak pada Abu Bakar, ya. Orang perempuan yang paling alim, ya, di kalangan para sahabat Nabi. Kalau perempuan paling alim Aisyah lah. Nombor 2 ialah kalau masa hidupnya umur kita panggil antaranya ialah Hafsah, ya. Tetapi Hafsah pendek umur dia, ya. Jadi yang lebih panjang umurnya adalah Ummu Salamah. Jadi Aisyah dan Ummu Salamah itu yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, kalau perempuan lah 2 ni, isteri Nabi. Ya, Aisyah. Kalau Saudah ada tak banyak, Hafsah pun ada tak banyak sangat, ya. Tapi Aisyah banyak. Ya, 2210 hadis. 2210, ya. Aisyah ni nombor 4. Ya, paling banyak menghafal hadis lah. Nombor 1 Abu Hurairah lah. Nombor 2 Abdullah ibnu Umar, kan. Nombor 3 Anas, nombor 2 nombor 2 Abdullah bin Umar, nombor 3 Anas bin Malik, nombor 4 Aisyah. Ya, nombor 4 Aisyah, ya. Nombor 5 Abdullah bin Abbas, ya. Jadi ini orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kita dah sebut beberapa kali, saya sebut sekali lagi. Abu Hurairah nombor 1, nombor 2 ialah Abdullah ibnu Umar yang tadi kita riwayatkan hadis tadi, kan, dengar. Nombor 3 ialah Aisyah, nombor 3 Anas bin Malik, nombor 4 ialah Aisyah, nombor 5 ialah Abdullah ibnu Abbas. Ya, yang lain tak payah tanya dululah. Ya, hafal yang 5 tu dulu. Ya, dah hafal 5 besok baru bagi yang lain pula. Aisyah kata apa? Ya, su'ilan Nabi SAW fi ghazwati Tabuk. Ya, jadi Nabi telah ditanya. Ya, Nabi telah ditanya an sutratil musalli, tentang sutrah orang yang solat. Ya. Jadi macam mana bentuk sutrah tu? Ya, apa dia? Ya. Jadi dalam ghazwah, apa makna ghazwah? Dalam perang, ghazwah ialah peperangan yang diketuai oleh Nabi. Jangan lupalah dalam kitab sirah kita dah baca. Ya, ghazwah. Ya, ghazwah apa? Ghazwah Tabuk. Ghazwah Tabuk ni adalah ghazwah yang berlaku pada musim panas. Ya, sebahagian daripada para sahabat tak pergi, kan. Sebab apa mereka tak pergi? Kerana mereka sibuk dengan apa kita panggil, ya, aktiviti pertanian. Ya, menurunkan buah-buah kurma. Ya, kerana buah kurma masak pada waktu tersebut musim panas. Ya, jadi macam mana sutrah tu? Faqala mislu, ya, khurati, ya, ar-rahal. Ya, jadi rahal tu apa? Rahal tu maknanya tunggangan, unta tunggangan. Ya, jadi dia punya apa kita panggil? Ya, dia punya apa di sini disebut, ya, dia punya kharah. Ya, kharah lah, ya, ataupun khirah. Ya, lebih tepat khirah, ya, sebab syaddah tu dia punya apa tu baris di bawah. Ya, mislu khir, ya, mislu khiratir rahal. Ya, jadi macam tiang pancang di belakang unta. Jadi bila orang naik unta tu, ya, dia punya pelana tu, kan, pelana unta tu kat belakang tempat sandar tu. Bila naik unta, kan, ada tempat sandar dia tu, ya. Jadi tempat sandar tu. Jadi biasanya Nabi kalau nak solat,
di padang pasir ataupun tempat lapang, Nabi akan tanggalkan pelana tu, Nabi letak depan Nabi sebagai apa kita panggil batasan dia. Tinggi sutra, garis batas dia untuk orang yang sedang solat, kira-kira 10 cm. 10 cm. Ini gambaran saja, Nabi tak kata. Supaya sebab kalau kecil sangat orang tak nampak. Jadi biar menasabah sikitlah. 10 cm. Tidaklah terlalu tinggi kan. Kalau kadang-kadang Nabi, kalau padang pasir Nabi letak tombak ke, pacakkan tombak ataupun kayu dan sebagainya untuk memberitahu bahawasanya ada orang solat. Dari segi hukum, wajib meletakkan alat pembatas di depan bila seseorang hendak melakukan solat. Wajib sebenarnya dia asalnya tak wajib. Tapi wajib tu sebab untuk mengelakkan orang daripada berdosa kalau dia lalu depan kita tu. Sebab macam budak-budak ke, kan kata budak-budak, bapak budak, datuk budak pun ramai. Kadang dia tak tahu pun. Dia tak tahu cerita. Dia nak jalan, kita halang. Ada pernah Ustaz tengok, dia sembahyang, Allahu Akbar. Jadi dia dah letak tanda dah. Orang pencen juga lalu ni. Bila dia lalu, dia tahan. Dia tahan, orang pencen tu pun salam dia. Dia ingatkan orang tu nak salam dia. Bukan nak salam. Ni nak halang. Dia pergi salam pula orang tu. Orang lain ketawa je. Sebab apa? Sebab dia tak faham. Jangan salam pula. Sebenarnya itu untuk menghalang dia daripada lalu. Dah letak sutra dah, dia tak nampak. Mungkin dia tak buat cermata kot. Kita sangka baik je lah. Jadi sebab itulah penulis kitab ni dia menggunakan wajib. Dia kata wajib meletakkan alat pembatas. Kalau sampai peringkat orang lalu juga, jadi kena jadi wajib lah. Sebenarnya dia sunat saja. Asal-asalnya sunat saja. Tapi kerana mungkin ramai orang yang tak peduli, dia naikkan, dia upgrade hukum tu jadi wajib. Tapi kalau kita secara umum, kita letak sunat sajalah. Masnun. Boleh menjadikan anak panah sebagai sutra, boleh. Anak panah, kalau dulu pelana tu lah. Pelana kuda ataupun pelana unta, letak depan Nabi solat. Itu pun ada hadis, ada banyak lagi hadis yang cerita tentang benda tu. Ada soalan, tuan-tuan? Tuan-tuan jangan diam sangat, tuan-tuan. Ustaz susah hati kalau tuan-tuan diam je. Dapat ke, tak dapat ke? Ustaz punya suara okey ke? Tuan-tuan tak respon pun. Okey, Ustaz. Okey, Ustaz. Suara okey. Dia kejap je hilang tadi. Dia sejuk sikit, Ustaz. Datuk Osman sejuk pasal aircon lagi 16, memanglah sejuk. Ustaz. Tutup aircon. Jangan tutup, naikkan dia punya suhu saja. Okey, ada apa tuan-tuan? Perang Tabuk tadi, Perang Tabuk berlaku waktu bila tadi? Ajar Zainab. Perang Tabuk berlaku waktu bila? Kita sebut tadi. Waktu bila tu? Musim apa? Boleh saya tolong? Boleh. Musim panas. Maknanya sinonim dengan apa tu musim panas? Harvest of the dates. Waktu menuai, menuai kurma. Jadi sebab itu para sahabat ramai yang tak pergi kerana mereka adalah peladang. Mereka ni toke ladang. Mereka toke kurma. Jadi mereka sibuk nak menurunkan buah kurma tu dulu dan mereka nak catch up lah, mereka nak kejar Nabi. Tapi tak sempat nak kejar, Nabi dah on the way balik sebab perang Tabuk tidak berlaku. Tapi dapat pahala lah. Pergi, tunggu di sana, tentera Byzantine Empire dah berundur. Mereka dah balik negeri mereka. Takut dengan kekuatan Nabi dan para sahabat. Yang datang dengan jumlah yang besar lah. Okey tuan-tuan, selesai. Kita tengok pada hadis yang ke-244, daripada siapa tu? Daripada Sabrah bin Ma'bad, Al-Juhani. Al-Juhani. Juhani ni nama kabilah Arab lah. Qala Rasulullah SAW, liyastatir ahadukum fi shalah walau bisahmin. Ini pun cerita tentang sutrah tadi. Jadi hendaklah lam di situ adalah lam untuk perintah, dipanggil lamul amar. Lam tu maknanya particle, particle of command, perintah. Hendaklah liyastatiru, liyastatir, hendaklah apa? Liyastatir, hendaklah seseorang itu ahadukum, seseorang kamu, di dalam solat,
hendaklah dia meletakkan sutrah, ya, apa ni, masa dia solat, walau bisahmin, walaupun dengan anak panah. Ni kalau padang pasir lah. Dia ambil anak panah, dia cacak depan dia. Orang tahu, ya, itu dia punya teritori. Ya, jadi apa ni, apa? Akhrajahul Hakim, hadis riwayat Imam Al-Hakim. Ya, dikatakan hadis ni sahih, boleh menggunakan anak panah sebagai sutrah di dalam solat. Ya, sesuailah dengan keadaan orang pada masa tu. Ya, nak pergi perang. Anak panah boleh digunakan sebagai sutrah dalam solat. Jadi apa sajalah yang boleh menjadi tanda, ya, supaya orang tahu itu ada orang solat, ada tanda. Ya, kalau tuan-tuan nak letak benda lain pun boleh, letaklah apa-apa. Ya, letak kunci kan, ya, orang curi pula, letak handphone, orang pijak pula, letak semata, ya, pecah pula. Ya, pandai-pandai lah. Ya, jadi orang pun, ya, patutnya fahamlah bila ada orang solat jangan lalu depan. Ya, tapi orang yang solat juga kena faham, dia tak boleh solat tepi pintu lah. Ya, kalau tepi tingkap tak apa, tepi pintu. Ya, sebab orang tak masuk ikut tingkap. Ya, tapi kalau tepi pintu betul-betul, yang kadang kita lalu, tengok ada orang solat. Tu, ya, bukan salah orang yang melintas, yang salah ialah orang yang solat. Pasal boleh sembahyang depan tu, kecuali dia letak sutrah. Letak sutrah okey. Ya, letak kerusi ke, ya, ataupun letak rehal dan sebagainya boleh. Kemudian apa lagi? Ya, daripada Abizar. Abizar siapa dia? Ya, Abizar Al-Ghifari. Beliau adalah seorang lanun. Ya, beliau ni adalah apa kita panggil? Ya, bandito. Ya, beliau bandit, ya, padang pasir, lanun. Ya, apa kita panggil? Kita panggil apa? Pirates of the desert. Ya, jadi beliau ni punya perjalanan kampung dia antara Madinah, ya, nak pergi ke negeri Syam. Ya, dalam perjalanan nak pergi Jordan tu. Jadi dia memang merompak orang lah, ya, merompak, kemudian kenakan charges apa semua, ya. Dia kenakan tol lah. Jadi siapa-siapa yang apa kita panggil, yang lalu kawasan kampung dia semua kena bayar. Ya, wang pelindungan. Itu masa dia nakal dululah, ya. Dia masuk Islam, ya, dan dia berubah menjadi orang yang zuhud. Abu Zar Al-Ghifari. Ya, Abu Zar, ya, kenal kan Abu Zar. Ya, dan beliau adalah orang yang banyak mengkritik pemerintahan zaman Muawiyah dan Saidina Osman. Ya, sehingga beliau telah dibuang negeri. Ya, kalau tuan-tuan masih ingatlah, dia meninggal, ya, dan yang memandikan jenazah dia, berapa orang mandikan jenazah dia? Ya, apa ni? Siapa ingat? Ya, Syirin ingat tak? Ya. 2 orang. 2 orang yang mandikan jenazah. Siapa dia, Haji Fuad, yang mandikan jenazah dia tu? Isteri dia, anak dia. Isteri dan anak dia, anak kecil dia. Pasal apa orang lain tak ada? Pasal tempat dia tempat jin bertendang. Tak ada orang duduk, ya. Rabzah nama tempat tu, Rabzah. Ya, Rabzah tu ialah satu tempat antara Mekah dengan Madinah. Ya, tak ada orang duduk, dia je. Dia kena buang negeri. Yang mengarahkan dia dibuang negeri itu adalah Sayyidina Osman bin Affan. Ya, kerana pemikiran dia agak ekstrim. Ya, dia memang dia punya kelas sendirilah. Ya, tak boleh orang lawan dia ni. Ya, sebab tu Nabi kata Abu Zar masa hidup bersendirian. Ya, ketika dia meninggal bersendirian. Ketika dia dibangkitkan di mahsyar besok pun bersendirian juga. Ya, bukan kata dia pelik pada orang tak. Ya, tapi sebab memang dia zuhud. Ya, zuhud tu orang tak boleh ikut. Ya, tu level dia lah. Jadi Abu Zar Al-Ghifari qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, apa dia? Yaqta'u salatar rajul al-muslim, ya. Yang apa kita panggil, ya, yang membatalkan, ya, qata'a tu maknanya potong, yang memotong maknanya yang membatalkan solat seorang lelaki muslim itu idza lam yakun baina yadayhi, ya, mislu muakhir, ya, muakhirati rahal. Muakhir tu macam tadilah, ya, pelana tapi yang belah belakang tu, yang buat sandar tu, ya. Jadi kalau ada benda tu okey. Tapi kalau tak ada benda tu, ya, tiba-tiba ada pula orang lalu depan. Maka, ya, sampai peringkat boleh membatalkan solat. Secara umum tak batal, ya, tapi boleh sampai peringkat membatalkan. Ya, cuba tengok, ya, apa dia. Ni hadis ni hadis Sahih Muslim ni, ya. Tapi boleh menimbulkan isu lah. Yang pertama, kalau orang perempuan melintas depan dia, batal. Perempuan melintas batal, bukan lelaki, perempuan, ya. Yang kedua, wal himar. Ya, kalau yang melintas depan dia tu adalah keldai, ya, batal. Wal kalbul aswad, dan anjing hitam, ya, kalau melintas depan dia. Ya, jadi
Wa fihi al-kalbul aswad syaitan. Ya, dijelaskan anjing, ya, anjing hitam tu. Biasanya hitam ni sinonim dengan syaitan, jin dan syaitan. Ya, macam kucing hitam contoh. Ya, kalau di tempat kita lah. Ya, kalau negara Arab biasa anjing hitam. Biasa anjing hitam tu jin dan syaitan. Ya, dalam bentuk yang macam tu. Ular hitam sama juga. Tapi di sini tak sebut ular lah, ya. Di sini lebih pada orang perempuan, ya, ataupun himar, ya, ataupun anjing hitam. Sebab apa pula disebut orang perempuan? Kalau orang lelaki, pasal apa tak batal? Orang perempuan pula batal, apa sebab katanya tuan-tuan? Ya, cuba kita sama-sama fikir. Ya, jadi kena tengok dia punya maksud dia lah. Ya, perempuan yang sedang haid. Ya, sebab perempuan yang sedang haid patutnya dia tak masuk masjid. Ya, perempuan yang haid kan, kecuali melintas saja. Ya, adalah dia masuk masjid, melintas depan orang solat pula. Ya, kemudian keldai, ya, dan anjing hitam apabila lalu di hadapan lelaki yang sedang solat. Ya, apa ya yang tidak memakai sutra maka solat tersebut batal. Bila perempuan haid, keldai dan anjing hitam lalu di hadapan lelaki yang sedang solat tanpa sutra maka solatnya batal. Ya, adakah as simple as that? Ya, kita kata apa ni, lalu je batal. There must be reason for that, tuan-tuan. Apa sebab dia? Apa sebab dia kat mas? Apa sebab ya dia punya ni? Pasal apa perempuan? Lepas tu cerita perempuan haid pula tu. Ya, perempuan haid tak masuk masjid, tapi pasal apa batal pula? Ya, keldai kita kata, ya, dan juga satu lagi ialah anjing hitam tadi, ya. Dan anjing hitam tu disebut sebagai syaitan sebab dia mengganggu, ya. Okey. Apa sebab dia, tuan-tuan, ya? Di penghujung perbincangan kita ni, ya. Banyak ada hadis yang kita baca hari ni, ya, untuk bagi tuan-tuan pemikiran, ya. Apa sebab dia, tuan-tuan? Apa sebab, ya, sampai peringkat macam tu? Siapa nak try? Ya. Siapa nak try, tuan-tuan? Silakan. Ya. Datin Lin ada nak try? Apa sebab? Pilih salah satu lah. Perempuan haid. Ya. Pasal apa tak kata apa kita panggil, ya? Perempuan saja, pasal apa kena cakap haid tu? Ya, apa sebab haid tu disebut? Ya, sedangkan orang perempuan haid tak masuk masjid. Ya, tiba-tiba disebut pula. Agaknya apa, tuan-tuan? Mari kita sama-sama fikirkan, ya. Kak Masyitah, apa agaknya Kak Masyitah? Ya, apa sebab disebut perempuan haid tu? Kak Mai, Shirin, Kak Faridah. Kak Faridah, try Kak Faridah. Takut. Ya, Takut. Kak Mariatun, ya, silakan. Kak Mariatun punya wifi tak bagus ni, ya. Kalau ada. Kalau ada apa? Silakan. Yelah, takut kalau darah haid tu gugur menjatuh ke macam mana ke. Itu larangan orang perempuan masuk masjid kan, larangan orang perempuan haid. Tapi apa kaitannya orang perempuan haid tu lalu depan orang yang sembahyang, lelaki yang sembahyang tu batal solat tu? Apa sebab dia? Ya, Kak Faridah macam nak jawab tadi, silakan. Haji Rasul, ya, silakan. Kak Mas, ya. Mungkin bukan dia bersolat di kawasan masjid atau surau, Ustaz. Mungkin dia di tempat luar, jadi boleh orang lalu lalang apa disedari ke apa. Okey, betul. Ya, betul lah tu. Sebab sembahyang sutrah ni biasanya kalau di luar lah kan, sebab Nabi memang banyak travelling. Tapi sebab apa disebut perempuan haid? Apa makna perempuan haid tu? Perempuan haid tu menggambarkan apa tu? Dia, Ustaz, saya cuba mungkin haid dia dalam keadaan tak suci. Memang betul, memanglah perempuan haid tak suci, betul. Ya, tapi tuan-tuan tak menjawab soalan lagi. Pasal apa disebut? Pasal apa Nabi tak kata perempuan saja? Pasal apa kata perempuan haid? Apa sebab dia, tuan-tuan? Ya. Kalau tuan-tuan dapat ni memang hadiah utama kena bagi kat tuan-tuan dan perempuan lah, tuan-tuan. Apa sebab dia, Kak Mas? Takut. Oh, perempuan haid ni maknanya perempuan tu masih muda lagi ya, Ustaz. Tu dia, tuan-tuan. Nampak, tuan-tuan? Masih muda, jadi takut mengganggu
kekusyukan solat tu. Kalau orang yang dah tak ada haid tu, putus haid tu, macam-macam kami ni semua kan, orang tak pandang dah. Nampak Ustaz letak dua. Oh, itu baguslah tuan-tuan jawapan tu. Kak Faridah, ya. Long time no hear your voice lah. Ya, itu cerita dia tuan-tuan. Maknanya, ya, ni bukan cerita suci tak suci ni, bukan cerita kotor dalam menitir, bukan tu, tuan-tuan. Sebab tu Ustaz kata tuan-tuan, kita banyak baca Quran, banyak baca hadis, tengok ya perbincangan para ulama, dia jadi cerdik kita tuan-tuan, ya. Kerana apa? Sebab nak bagi tahu perempuan muda. Ya, perempuan muda. Sebab tu haid tu, ya. Sebab maknanya dia muda, ya. Sebab dia boleh mengganggu. Memang boleh mengganggu tuan-tuan. Sebab orang dulu pula, orang perempuan, dia pakai gelang kaki. Dia pakai gelang kaki. Aisyah pakai gelang kaki tuan-tuan. Aisyah, Ummu Salamah, ya, itu dalam perang Uhud ada cerita tu. Ya, cuma gelang kaki yang dipakai oleh Aisyah dan Ummu Salamah dia tidak berloceng. Maknanya dia tak adalah bunyi kan, ya. Tak boleh, orang lelaki tak boleh. Pakai-pakai macam tu semua menarik perhatian. Tak khusyuk tuan-tuan. Ya, sebab tu kalau pergi masjid ke pergi surau tu, gelang-gelang yang bunyi-bunyi itu jangan pakai. Ya, nanti angkat takbir, Allahu Akbar bunyi. Imam pun tak khusyuk. Silap baca surah nanti tuan-tuan. Ya, jadi macam tu ceritanya. Jadi nak menunjuk kepada apa, ya? Nak tunjuk kepada perempuan muda. Ya. Jadi memanglah, ya. Kalau perempuan muda dalam solat kan apa ni kita panggil dia punya saf kan, perempuan muda kan belakang sekali. Ya, yang pensioner, ya, yang warga emas duduk depan. Beza dengan orang lelaki kan. Orang lelaki saf pertama tu yang afdal, saf kedua, nombor 2, saf 3, saf 4. Perempuan tak, yang muda-muda duduk belakang. Ya, bukan dia depan. Jadi nak bagi tahu gangguan, ya, kepada solat tadi. Mana kalau sampai lelaki itu apa ni terkesan dengan kehadiran perempuan tadi tu, ya, sebab tu bila kita solat depan Kaabah, ya tuan-tuan, solat depan Kaabah, ya, solat depan Kaabah ni Haji Rasul, solat depan Kaabah Haji Fuad, ya, solat depan Kaabah nak tengok Kaabah ke nak tengok tempat sujud? Sebab mata tak boleh tutup lah. Tengok Kaabah Turki tu, perempuan Turki lalu, perempuan Parsi lalu Haji Rasul, perempuan Pakistani lalu, ya. Melihat Kaabah tu memang sunat tuan-tuan. Tapi kalau terganggu, ya, oleh wanita-wanita muda, ini orang lelaki lah, orang perempuan tak terganggu lah, lelaki lah. Ya. Jadi kalau sampai peringkat terganggu, dia memang boleh membatalkan sebab mengurangkan dia punya ni tadi, konsentrasi pada solat. Okey, nombor 1 sudah. Kita tak nak panjang-panjang, ya. Tapi tuan-tuan dah dapat dia punya, ya, point dia. Cuba tengok Shirin tu, apa dia hantar ke grup tu. Ya. Ya. Jadi ketawa dia, ya. Sebab bukan cerita menitik darah, bukan tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham. Ya. Rasulullah ni orang bijak tuan-tuan. Gaya bahasa dia tu, cuba tengok. Bahasa Quran lagi menarik. Kalau tuan-tuan tengok, ya. Ini baru bahasa Rasulullah. Nombor 2 keldai. Sebab apa sebut keldai? Sebab tu tak sebut harimau. Ya, tak sebab apa tak sebut singa. Sebab apa tuan-tuan? Pasal apa keldai? Ya. What has Suara keldai? dia, Sebab apa? Suara dia tu boleh mengganggu. Okey, betul. Tapi tak masuk dia punya jawapan lagi tu. Ya, betul. Suara keldai. Dia orang datang kat solat tu bawa keldai kot, dia tambak ke apa? Betul lah. Tapi pasal apa keldai lalu tu menyebabkan orang terganggu solat? Ya, ni keldai apa ni tuan-tuan? What kind of keldai is this? Kalau keldai apa ni tuan-tuan? Kedai bawa barang kot. Kedai bawa barang tuan-tuan. Ya, pasal ingat tak, ya? Tuan-tuan kena tengok jawapan dia dalam sirah tuan-tuan. Haji Mat Syah, ya. Masa Nabi tengah baca khutbah, Haji Mat Syah, Nabi baca khutbah, ya. Ni ramai sahabat dalam masjid ni. Hari Jumaat tau. Hari Jumaat ni ramai bukan main. Tiba-tiba, ya, apa ni salah seorang daripada sahabat Nabi punya caravan, trade caravan balik sampai di Madinah. Tuan-tuan tahu tak? Tinggal 40 orang je dalam masjid. Yang lain habis semua keluar. Ya, kerana dengar keldai datang. Keldai itu bawa barang. Ya, sedangkan Madinah pada masa itu berada dalam keadaan susah. Ya, jadi keldai datang tu dengan bawa makanan, dengan bawa macam-macam lah. Ya, apa kita panggil barang-barang keperluan. Ya, jadi mereka Nabi tengah khutbah ni hari Jumaat. Ya,
keluar semua berapa ratus sahabat-sahabat Nabi tu, ya, jumlahnya, ya, ribuan lah kita kata. Yang tinggal 40 orang. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, minimum untuk sah sembahyang Jumaat berapa tuan-tuan? 40. 40. Ya, 40. Kerana ambil peristiwa, tuan-tuan. Semua tu ada dia punya reason. There must be reason for that, tuan-tuan. Sebab tu Ustaz suruh tuan-tuan baca dulu. Sebelum kelas tuan-tuan baca, tengok, ya, why is it so? Pasal apa, tuan-tuan? Ya, cerdik kita, tuan-tuan. Mengaji agama ni jadi cerdik kita. Sebab Allah dan Rasul ajar kita untuk fikir, tuan-tuan. Ya, sebab tu kita tengok, ya, sahabat-sahabat Nabi hebat-hebat, bukan belajar college pun, tak ada masters, tak ada PhD, ya, tak ada degree dalam bidang apa pun, tuan-tuan. Bukan engineer, tuan-tuan engineer, ya, tuan-tuan chartered accountant, tuan-tuan IT expert, ya, tuan-tuan saintis dan sebagainya. Beza dengan sahabat-sahabat Nabi, ya, mereka bukan, semua bukan, tuan-tuan, tapi cerdik. Ya, kita pun boleh jadi cerdik dengan syarat kita banyak mengkaji agama. Quran, cuba tengok, ya. Sebab tu Quran kena tadabbur. Hadis pun sama, tuan-tuan. Tengok, jadi kita siapa perempuan haid ni? Apa sebab Nabi sebut haid? Sebab mudanya dia. Pasal apa keldai? Kerana keldai lah yang bawa, ya, bawa apa, tuan-tuan? Yang bawa barang-barang dagangan. Sehingga sahabat keluar, sahabat Nabi ketika Nabi sedang khutbah. Cuba tuan-tuan bayang, punya tarikan keldai itu hebat. Bukan kedai itu sahaja, kedai yang bawa barang-barang, ya. Tu dia sinonim. Nombor 3, pasal dia syaitan. Ya, dia anjing hitam. Ya, jadi dia tu sinonim dengan syaitan. Mana syaitan memang ganggu. Tiga-tiga ni ganggu, tuan-tuan. Sebab tu boleh sampai ke peringkat, ya, menyebabkan seseorang itu, ya, batal solatnya. Nak tunjuk hebatnya gangguan daripada 3 perkara ini, tuan-tuan. Ya, sehingga disebut, ya, sampai ke peringkat boleh membatalkan. Kalau dia tak khusyuk, habislah, hilang. Ya, bukan tak khusyuk, tak fokus dah, tuan-tuan. Khusyuk tu memang susah lah nak dapat, kan. Tapi maknanya tak fokus pada solat dia. Okey, tuan-tuan, ya, kita sampai pada hadis yang ke-245 selesai. Ya, kita sambunglah, ya. Bawah-bawah tu ada seperti itu juga tanpa kata-kata, ya, ada anjing tak sebut. Walahu an Abi Hurairah, ya, nahwuhu. Cuma dalam hadis Abi Hurairah tu ada dalam hadis lain sebut, ya, hanya 2 saja. Yang pertama adalah wanita haid, yang kedua ialah keldai yang bawa bebanan tadi. Ya, selesailah. Ya, kita dah habis hadis tu. InsyaAllah akan datang 247. Kalau tuan-tuan ada soalan, silakan. Ada apa nak tanya? Ada apa mesej apa-apa nak kongsi, silakan. Ada apa? Satu soalan, Ustaz. Jadi kalau dia berdasarkan pada hukum sutra ni, Ustaz, kalau di masjid atau surau, Ustaz, kita kan ada kapet-kapet yang membahagikan bahagian yang kita patut berdiri dan solat, kan, Ustaz. Jadi kalau sesiapa yang lalu daripada luar bahagian tu, tak perlu kita tahu sutra, Ustaz. Tak perlulah, ya. Apa mungkin Haji Rasul terlepas mana Ustaz sebut tadi. Perlu Ustaz kita dah sebut tadi. Ustaz sebut tadi, lining tu Ustaz sebut. Mungkin Haji Rasul tak perasan tadi. Jadi kalau tak letak pun tak apa. Tapi kalau letak, dapat pahala. Haji Rasul. Tak maaf Ustaz, saya join late sekali tadi. Tak apa, tak ada masalah. Jadi maknanya tuan-tuan, ya, lining kat masjid tu, itulah tujuan dia, supaya senang. Ya, supaya senang kita tahu, oh ni kawasan orang solat. Jadi kita tak lalu within dia punya lining tu. Ya, tapi kalau beyond the lining, tak ada masalah. Ya. Cuma kalau tetap walaupun ada lining, tuan-tuan letak juga something kat situ, dapat pahala. Kerana, ya, sutrah tu memang boleh pahala. Sebab hadis sebut macam tu, ya. Apabila seseorang itu solat, ya, maka hendaklah, ya, dalam hadis disebut apa? Sallu, ya. Iza shalla ahadukum, ya, falyusalli ila sutrah, dalam hadis yang lain. Apabila seseorang itu solat, maka hendaklah ia solat, ya, menghadap ke sutrah tu, dapat pahala, tuan-tuan. Walaupun dia tidak wajib, ya, tetapi kerana dia membantu, ya, kita untuk memberitahu kepada khalayak bahawasanya kita sedang solat. Jangan lalu depan tu. Ya, jadi ada soalan pada Kak Mariatun, dia kata kuda unta tak bawa barang ke Ustaz? Bawa. Ya, jadi nak bagi tahu, ya, keldai yang bawa barang sikit pun boleh ganggu. Kalau unta tak payah tanyalah, tuan-tuan. Unta lagi hebatlah, ya, gangguan dia lagi besar. Ya, jadi disebut yang kecil bukan makna yang besar tu tak bawa barang, bawa. Ya, tetapi
nak bagi tahu, ya, keldai bawa sikit barang, unta bawa lagi banyak. Ya, tak sebut unta pun, sebut keldai je. Kerana keldai yang datang itu pun sudah menyebabkan sahabat keluar daripada masjid, ya, untuk apa kita panggil, melihat barang-barang apa yang mereka boleh manfaatkan. Sedangkan waktu Nabi sedang khutbah. Ya, sampai peringkat begitu. Okey, tuan-tuan, ada apa? Silakan sebelum kita tamat. Ada apa? Haji Mat Syah, ada apa? Silakan. Ada nak buat apa-apa announcement? Tak ada apa-apa soalan Ustaz. Tapi announcement ini macam biasalah. Minggu depan kita buat akhlak Rasulullah, ya, minggu depan. InsyaAllah, ya. Yang lain ada apa-apa? Silakan. Ya. Kak Masyitah ada apa-apa? Ya. Datuk Usman, ya. Sister apa lain? Silakan. Ada apa-apa? Ada Ustaz, masih. Tak ada apa, ya. Okey, kalau tak ada apa sekadar itulah. Ya, terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Ada Ustaz, terima Ya, tak apa. kasih. Sama, ya. Okey. Terima kasih Ustaz. Wa antum jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih Ustaz. Sama, ya. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Haji Nazri. Ya. Assalamualaikum sama-sama. semua. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Masih semua yang dah bayar yuran kita. Terima kasih Nazri. Sama. Masih Masya. Right? Go on. Go on. I think next time when there's tazkirah, you just focus on tazkirah, eh? You cannot concentrate if you hear music, eh? Tazkirah is more important than the music, okay? Focus on the tazkirah, okay? Don't hear music during tazkirah. It's not good for your tazkirah. Tazkirah is more important, right? Dunia ke akhirat lebih penting? Dunia ke akhirat? Ya. Yalah, mana lebih penting? Dunia ke akhirat? Akhirat kan? Jadi tazkirah ke muzik lebih penting? Mana lebih penting? Muzik ke tazkirah lebih penting? Bagaimana? Betul. Siapa dah?